Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi lihat video saya ini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya sedikit cepat buat videonya karena di sini banyak sekali ya request. Ini salah satunya ada saudara dari Malaysia namanya Akif Ramzi. Dia kirim sebuah link di kolom komen YouTube saya. Apa nih? Jepun bagi tahu Malaysia akan diserang. Hah? Kok sama dengan di Indonesia? Indonesia pun sama ya kan? Jepun memberitakan kalau Indonesia pun mau diserang. Bahkan pemerintah Jepang itu atau Jepun itu suruh masyarakat Jepang yang di Indonesia itu suruh balik ke Jepang atau Jepun. Oh, ternyata Malaysia juga. Itu betulkah kawan-kawan? Sebelumnya berapa hari yang lepas saya tengok berita, keluar berita munculnya macam ini juga. Indonesia bakal diserang oleh teroris. Khususnya di Asia katanya, di Asia. Tapi dia menyebutkan spesifikasinya lebih ke Indonesia. Soalnya ini masih simpang siur. Dan saya masih tertanya-tanya, betulkah ini? Atau hanya berita fake? Atau macam mana ya kan? Oke, daripada penasaran, saya akan lihat nih videonya. Sebelumnya saya udah nge-reaction ini, yang judulnya apa? Entah, lupa lagi. Si abang ini mantan tentara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Aduh, apa hal korang? Selamat datang ke dalam channel YouTube Rais Hamid, Aris TV. Penjelasannya itu jelas, YouTuber dan yang detail. Orang panik je datang kat aku. Okay, itu Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Come on yo, let's go. Ya bedu-bedu. Relax sikit. Okay, benda ni dah lama. Okay, lebih kurang dah seminggu lah benda ni. Tapi masih lagi orang DM aku, orang tanya aku, sampaikan member aku, okay, si Havoc tu, dia pun bagi tahu kat aku adik dia yang darjah 5 tanya dia, betul ke Jepun nak serang Malaysia? Nampak tak dia punya manipulasi? Bukan Jepun ya. Okay, orang duk share ibaratnya sampai, okay, budak darjah 5 Jepun bagi tahu lah dah berkenaan berita yang keluar. Okey lah, disebabkan tak berhenti-henti orang DM aku dan aku keep on jawab. Masih lagi orang tanya, aku buat IG live pun masih orang nak tanya juga, nak DM aku secara personal. Aku nak explain sikit lah, okey, apa yang berlaku sebenarnya. Baru-baru ni keluar berita, okey, dia bagi tahu yang Jepun, okey, dia bagi tahu dekat rakyat dia melalui kedutaan bagi setiap negara dekat Southeast Asia. Oh iya, sama. Jadi pemerintah Jepun itu bagi tahu kedutaannya yang di Indonesia itu supaya berhati-hati, bahkan memulangkan warga Jepun yang dekat di Indonesia itu pulang ke Jepun. Betul, berarti sama dong, dekat Malaysia juga sama. Oke, kita pilih satu play. Kemungkinan ancaman pengganas. Iya, negara betul. yang terlibat Sama. ni termasuklah dengan Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand dan negara Asia Tenggara yang lain lah. Lepas tu meletup dekat TikTok, especially dekat TikTok lah. Ya Allah, rakyat panik, rakyat palatau, rakyat semua ada lah. Semua duk panik keluar. Ini kita ada nak kena serangan pengganas lah, apa benda lah. Apa hal korang ni? Cuba relax sikit. Keluarlah macam-macam tu ini. Oh, semua buat palatau. Oh, ada sumber ni, ada sumber ni, ada sumber tu. Oh, ini cakap oh, Malaysia dah nak perang betul lah. Ni akhir zaman lah, benda lah. Aduh, tak habis-habis. Asyik benda panik je kau nak kaitkan dengan akhir zaman. Macam ni lah aku bagi tahu dekat korang. Okey, mula-mula. Okey, aku refer, okey, benda ni, berita ni mula-mula dekat mak mertua aku. Mak mertua aku, kalau korang nak tahu, adalah seorang wanita berbangsa, okey, warga negara Jepun. Oh, mertuanya orang Jepun, si abang ini. Dan sekarang ni dia jadi orang yang bermastautin dekat Malaysia lah. So aku tanyalah dia, okey, why the warning? Broken gila. Aku tanya dia lah, kenapa ada amaran macam ni? Kenapa ada benda macam ni kan? So dia jawab dekat aku. Dia cakap benda ni hanyalah reminder, peringatan keselamatan kepada rakyat-rakyat dia yang berada di luar negara dorang. Sebab sekarang ni kan musim pandemik. Okey, ada yang rakyat orang. Pertanyaan saya di sini ialah, Jepun itu tahu dari mana kalau Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia itu bakal diserang oleh pengganas? Tahu dari mana? Itu dia pertanyaan saya. Apakah yang bagi tahu itu pengganasnya sendiri orang Jepun?
Ini nampaknya konspirasi ikut ya, memanas-manaskan situasi ya. Udah tahu COVID kayak gini dipanas-panasin ya Allah, bakal ada pengganas segala macam. Aduh, bikin parno masyarakat tau. Kalau saya pribadi first time dengar berita ini, saya agak terkejut sedikit ya, tapi tidak banyak. Tapi selepas ke situnya, dipikir-pikir, orang-orang barat ini berlebihan, lebay. Oke, ada satu play lagi, 3 play. Yang terkandas, tak dapat balik Jepun, sangkut dekat airport dan sebagainya. Dan Jepun ni, negara Jepun ni sangat-sangat ambil berat, sangat-sangat take care dekat rakyat dia yang dekat satu dunia ni lah. Dan baru-baru ni pula, kan insiden 11 September tu kan. Jadi ya, orang ni di Amerika itu kemungkinan Twin Tower yang nak buat something yang boleh orang kata relate dengan 11 September ni mungkin. Itu je lah, benda-benda macam tu je, benda-benda rumours ni je. So bila aku tanya sendiri dekat mak mertua aku, dia cakap tak ada apa-apa. It's a normal reminder daripada kedutaan dorang, untuk remind, untuk nak pesan dekat rakyat dorang yang berada di luar Jepun ni untuk jaga keselamatan dan berhati-hatilah di tempat orang. That's all. Dan aku juga tanya, ada member aku dekat Singapore. Sebab Singapore pun salah satu negara dekat Asia Tenggara ni yang turut menerima orang kata amaran daripada kedutaan Jepun dekat negara dorang. Yang peliknya, aku tanya dia, dia cakap bos dia tempat dia kerja, adalah orang Jepun dan bos dia sendiri turut bagi tahu benda yang sama. It's a normal reminder lah, orang kata dia berpesan lah kepada rakyat dorang yang berada di luar Jepun sekarang ni. Tapi yang peliknya, orang Singapore tak panik. Pelik tak? Orang Singapura tak panik, orang Thailand tak panik, Filipin tak panik, Indon tak panik. Yang panik sekarang ni Malaysia je. Kau nampak tak? Kau nampak tak sekarang ni macam mana rakyat Malaysia ni? Sikit-sikit nak panik, sikit-sikit nak panik. Itu nak panik, ini nak panik, itu nak takut. Lepas tu mulalah kaitkan ini adalah tanda akhir zaman, nak pergi pindah lah, nak pergi. Alah korang ni. Malaysia ni, Malaysia ni aku bagi tahu sikit lah. Malaysia ni pantang betul. Kalau tiba-tiba ada berita luar ke, dari luar negara ke, apa benda lah, kalau tiba-tiba dalam tu ada nama Malaysia, walaupun amaran daripada Jepun ni, dia bagi secara general kepada Southeast Asia. Tapi disebabkan portal-portal berita ni, dia tulis perkataan Malaysia dalam dia punya berita tu, apa lagi panas ponggong lah. Sama aja dekat Indonesia, bukan hanya di Malaysia. Gelabah. Dan kalau korang fikir-fikir balik berita ni kita dapat 13 September. Sekarang ni dah berapa hari bulan? Dah seminggu lebih. Ada apa-apa jadi tak sekarang ni? Ada tak? Betul. Nampak? Media berlebihan. Media. Itu yang korang nak menggelabah sangat. Kenapa? Even rakyat Jepun dekat Malaysia yang menerima amaran tu pun tak panik, menganggap itu sebagai peringatan biasa. Orang Malaysia pula yang lebih-lebih takut. Korang ni, tukarlah, cubalah ubah korang punya mindset tu. Janganlah sikit-sikit nak mengelabah, sikit-sikit nak kontroversi. Kenapa? Lepas tu pula, kita punya Menteri Kanan Pertahanan pun dah keluarkan statement, PDRM pun dah keluarkan statement, dan bila ramai orang-orang yang DM aku, minta aku bagi penjelasan berkenaan dengan isu ni, aku forward lah statement-statement daripada PDRM dengan daripada Menteri Kanan Pertahanan ni. Diorang tak puas hati juga. Cap, mesti ada benda lain ni, mesti ada yang diorang rahsiakan ni. Korang ni macam lebih daripada Tuhan lah. Orang dah bagi statement tu dah lah. Orang yang bagi statement tu pun adalah orang yang menjaga, orang yang bertanggungjawab menjaga keamanan, keselamatan kat Malaysia ni. Bila diorang dah bagi jaminan, kata tak ada apa-apa, dah lah. Itulah masalah orang kita ni. Bila jawapan yang diberikan tu tak ikut diorang punya naluri, tak ikut apa yang diorang fikir, mulalah cakap itu tak betul lah, mesti ada rahsia lah, mesti ada di sebaliknya lah. Sama aja dekat sini mah. So guys, apa yang aku boleh bagi tahu dekat sini, tenanglah, tenang. Jangan main sebar, jangan main nak sebar, lepas tu bukan setakat sebar lah ni. Ni sebar, tambah fish cake, tambah telur, tambah bawang goreng, nak bagi sedap cerita, kau tambah ikut kau punya palatau, ikut suka hati kau, dengan niat nak menghuru-harakan, nak dapat banyak like, nak bagi kau ni dapat perhatian, konon kau lah paparazzi paling ternama dekat Malaysia ni. Ya, media. So kepada sharer-sharer ni,
Tolonglah, janganlah sikit-sikit nak bagi rakyat Malaysia panik. Sikit-sikit nak bagi rakyat Malaysia panik. Rakyat Malaysia ni bukan benda yang bahaya je panik. Okey? Dapat pergi bercuti pun panik. Dapat kelonggaran SOP pun panik. Ramai-ramai panik pergi turun sungai. Ramai-ramai panik pergi Langkawi. Itu belum lagi aku cerita yang masa kita mula-mula nak lockdown semua tu. Ramai-ramai pergi beli roti panik. Panik buying, beli roti banyak-banyak, stok Maggi banyak-banyak, stok sardin banyak-banyak. Lepas tu dah bagi kelonggaran pula. Okey, boleh pergi Langkawi. Panik holiday. Pergi ramai-ramai serang Langkawi sampai Langkawi pun start dah ada kes COVID dah sekarang. Lepas tu panik ramai-ramai pergi sungai secara panik. Pergi sungai kan. Panik pergi sungai. Okey, sebab dapat kelonggaran. Lepas tu bila COVID naik apa semua dekat Langkawi apa semua, kes naik. Okey, salahkan kerajaan. Ni kerajaan lah ni bagi kelonggaran. Korang yang nak pergi. Bukan kerajaan cakap okey, kelonggaran telah diberikan, kita paksa semua orang pergi Langkawi. Tak ada. Semua salah korang sendiri. Jadi kesimpulan dia dekat sini, aku dah penat lah nak deny benda-benda yang korang takut sangat ni. Okey, kita always observe lah sekeliling kita, tengok berita-berita yang legit, info-info daripada sumber-sumber yang bagus, sumber-sumber yang rasmi. Kalau dikata tak ada apa-apa lah. Janganlah ikut sangat. Okey, korang punya imajinasi terikut-ikut filem-filem yang korang tengok, filem-filem Hollywood tu. Okey, cerita Hollywood ni punya sembang alien datang bumi lah, apa benda lah. Kan? Tak ada pula alien serang US tu, tak ada pun. Itu semua imajinasi je lah. Janganlah kita terpengaruh dengan diorang. Kita kan orang Islam, okey? Kita punya agama kan ajar benda yang baik-baik. Janganlah bagi orang panik, janganlah bagi orang takut. Okey, so relax. Okey, benda ni aku ulang lagi sekali adalah orang kata peringatan biasa kepada rakyat-rakyat diorang yang berada keluar daripada Jepun ni. Kalau rakyat kita pun berada dekat luar Malaysia sekarang ni, kita pun always remind, tambah-tambah dalam keadaan pandemik apa semua ni, kita pun, kedutaan kita pun akan memberi peringatan juga, okey, reminder kepada rakyat kita yang berada di luar Malaysia. Okey, so jangan panik. Okey, suka hati korang lah. Korang nak komen apa-apa kat bawah. Kesimpulan di sini ialah pemerintah Jepang atau Jepun itu hanya sekedar mengingatkan kepada masyarakatnya di luar Jepun itu saja. Akan tetapi dilebih-lebihkan oleh media, setengah media ya, tidak semua media. Setengah media ini buat tajuk berlebih-lebihan. Contohnya, pemerintah Jepun ya menghimbau bahwa hati-hati, Asia Tenggara bakal diserang pengganas. Sejatinya yang disampaikan pemerintah Jepun tidak seperti itu. Akan tetapi setengah media itu dilebih-lebihkan supaya banyak income-nya yang didapat. Itu dia. Entahlah kalau dekat Malaysia macam mana. Kalau dekat Indonesia itu media itu wah, berlambak-lambak ya kan. Saya tengok di Google ya. Di Google itu ya, berderet itu ya. Artikel-artikel yang memberitakan, bahkan ada ya kan memberitakan kalau si A meninggal, padahal belum meninggal. Kan parah itu media ya kan. Memang isinya itu tidak sesuai dengan tajuknya, akan tetapi orang yang baca tajuknya kan terkejut. Masa itu masih hidup dicakap meninggal? Kan aneh ya kan. Berlebihan, itu mah parah itu. Pantas disaman itu media ya kan. Allah Akbar. Emangnya berkah ya dapat uang macam itu ya kan. Orangnya masih sehat walafiat, tapi dicakap di media itu tajuknya udah meninggal. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Saya ulang lagi ya, pemerintah Jepun itu hanya menghimbau kepada masyarakatnya yang di luar Jepun. Kan Jepun itu mengingat tragedi Twin Towers di Amerika. Just mengingatkan, bukan apa-apa, hanya mengingatkan. Sebagai kepala negara yang sayang sama warga negaranya, mengingatkan wajar sih. Begitu juga dengan Indonesia ya kan, mengingatkan warganya di luar sana harus berhati-hati, jaga kesehatan. Itu kan wajar ya. Akan tetapi dibelok-belokkan sama setengah media itu, harusnya macam ini, tapi digini macam ulah tangga itu, tahu. Kita pun yang orang awam pun bacanya betul ke, apalagi orang yang parnoan ya, bahaya nih, ketakutannya luar biasa ya kan, macam mana nih nanti nih, macam mana, itu kan bahaya itu ya kan, manipulasi rakyat itu, tahu nggak, media macam itu. Astagfirullah.
Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kalau kita jumpa media-media atau berita-berita yang nggak sesuai, jangan kita ekspresinya berlebih-lebihan lah ya kan. Santai saja, kita masih ada Allah Subhanahu wa taala ya kan. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam. Tentunya saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.